Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fatimah binti Ilyas dan nama matrik saya C23A1404. Hari ini saya akan membentangkan tentang tugasan yang telah diberikan kepada saya. Tajuk tugasan saya, bincangkan konsep identiti dan jati diri Melayu yang menjadi asas dalam kebudayaan dan ketamadunan Melayu serta perkaitannya dengan isu-isu semasa. Pengenalan tentang kajian ini ialah menekankan konsep identiti dan jati diri Melayu yang menjadi asas dalam kebudayaan dan ketamadunan Melayu. Seterusnya, isu jurang perkauman di antara etnik dari segi ekonomi, pendidikan, ketidakseimbangan peluang pekerjaan, politik identiti serta provokasi dan prasangka. Identiti ialah sifat-sifat atau ciri-ciri yang terdapat pada seseorang atau sesuatu. Jati diri bermaksud asli, murni, tulen atau tidak bercampur. Ahmad Muhammad Said menyatakan bahawa jati diri atau huwiyah bermaksud sifat-sifat atau ciri-ciri watak asli yang dimiliki oleh seseorang. Persoalan kajian bagi tugasan ini ialah yang pertama, bagaimana cara untuk mengenal pasti konsep identiti jati diri Melayu yang menjadi asas dalam kebudayaan dan ketamadunan Melayu. Yang kedua, apakah isu-isu semasa berkaitan dengan isu jurang perkauman antara etnik di Malaysia? Dan yang ketiga ialah bagaimana langkah untuk menyelesaikan isu jurang perkauman antara etnik di Malaysia. Seterusnya ialah objektif kajian. Objektif kajian bagi tugasan ini ialah mengenal pasti konsep identiti jati diri Melayu yang menjadi asas dalam kebudayaan dan ketamadunan Melayu. Yang kedua, mengkaji isu-isu berkaitan dengan isu jurang perkauman antara etnik di Malaysia. Dan yang ketiga, menyatakan langkah untuk menyelesaikan isu jurang perkauman antara etnik di Malaysia. Seterusnya ialah metodologi kajian. Metodologi kajian merupakan kaedah dan teknik mereka bentuk, mengumpul dan menganalisis data supaya dapat menghasilkan bukti yang boleh menyokong sesuatu kajian. Metodologi menerangkan cara sesuatu masalah yang dikaji dan sebab sesuatu kaedah dan teknik tertentu digunakan. Kajian ini menggunakan 3 metod, iaitu kaedah yang pertama ialah kaedah kepustakaan, digunakan untuk mencari buku-buku berkaitan dengan etnik, jurnal-jurnal, tesis dan laman web. Kaedah yang kedua ialah kaedah perpustakaan. Kaedah ini dijalankan di Perpustakaan Universiti Malaysia Kelantan Bacok untuk mencari maksud atau konsep yang berkaitan di dalam Kamus Dewan edisi keempat. Kaedah yang terakhir ialah kaedah internet. Kaedah ini digunakan untuk mencari pendapat tokoh dan isu-isu semasa mengenai jurang perkauman antara etnik. Seterusnya, analisis kajian. Analisis kajian yang pertama ialah konsep identiti jati diri Melayu yang menjadi asas dalam kebudayaan dan ketamadunan Melayu. Yang pertama ialah keberanian. Nilai keberanian merupakan salah satu identiti jati diri yang menjadi asas dalam kebudayaan dan ketamadunan. Perilaku yang berani merupakan salah satu identiti jati diri Melayu yang wajar diteladani oleh semua masyarakat. Yang kedua ialah kasih sayang. Identiti jati diri yang menjadi asas dalam kebudayaan dan ketamadunan ialah jati diri melalui kasih sayang. Kasih sayang lahir daripada perasaan cinta dan sayang dalam diri seseorang untuk menyayangi antara satu sama lain. Yang ketiga ialah kerajinan. Nilai kerajinan didefinisikan sebagai usaha yang berterusan yang dilakukan dengan penuh semangat untuk mencapai kejayaan dan kecemerlangan. Rentetan daripada itu, dengan adanya jati diri rajin dalam diri masyarakat Melayu, maka sesuatu perkara itu dapat dilakukan dengan baik dan mendapat hasil yang bagus. Yang keempat ialah kerjasama. Aktiviti kerjasama yang diamalkan dalam kalangan masyarakat
dapat membentuk sebuah masyarakat yang aman dan damai. Sekiranya semangat kerjasama ini dapat dilakukan dalam keadaan baik, maka ia dapat mewujudkan hubungan kemasyarakatan yang bersatu padu dan ceria. Dan yang terakhir ialah rasional. Identiti jati diri Melayu dalam kebudayaan dan ketamadunan Melayu dapat dilihat melalui nilai rasional. Masyarakat Melayu bijak dalam membuat sesuatu keputusan yang ingin dicapai dalam kehidupan. Oleh hal yang demikian, setiap masyarakat sewajarnya memupuk jati diri dalam diri masing-masing agar dapat membentuk masyarakat yang berbudaya dan bertamadun. Seterusnya ialah isu-isu semasa berkaitan isu jurang perkauman antara etnik di Malaysia. Okey. Isu yang pertama ialah ekonomi. Perbezaan dalam taraf ekonomi boleh menyumbang kepada jurang antara etnik di Malaysia. Isu yang kedua ialah pendidikan. Hal ini dikatakan demikian kerana penghijrahan pelajar-pelajar Melayu, Cina dan India ke sekolah-sekolah kebangsaan Cina dan Tamil. Dengan perkembangan ini, anak-anak dari pelbagai kaum hilang peluang untuk membesar bersama. Seterusnya ialah ketidakseimbangan peluang pekerjaan. Beberapa etnik mungkin menghadapi cabaran dalam mendapatkan peluang pekerjaan yang setara dan seiring terkait dengan masalah diskriminasi dan ketidaksetaraan dalam proses pengrekrutan kerja. Dan isu yang keempat ialah keterlibatan etnik dalam arena politik. Oleh hal yang demikian, adanya jurang di antara etnik dan sering kali mencipta ketegangan dan jurang di antara satu sama lain. Dan isu yang kelima ialah provokasi dan prasangka. Hal yang demikian juga dapat menimbulkan isu jurang antara etnik di Malaysia. Provokasi dan prasangka banyak berlaku di kalangan ahli politik. Seterusnya ialah langkah untuk menyelesaikan isu perkauman antara etnik di Malaysia, iaitu melalui pendidikan dan kesedaran masyarakat. Yang kedua, pihak kerajaan atau NGO. Dan yang ketiga, Malaysia Madani. Dan yang keempat ialah pihak media. Oleh hal yang demikian, masyarakat disarankan agar dapat memupuk identiti jati diri yang baik sebagai panduan dalam membentuk etnik yang bertamadun, berbudaya serta berbudi pekerti. Di samping itu, identiti jati diri dalam kalangan masyarakat yang terbilang daripada berbilang kaum dan etnik. Oleh itu, identiti jati diri itu sangatlah penting dalam proses pembentukan masyarakat yang berbilang kaum dan etnik. Sekian, terima kasih.